Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Sharfa Alia binti Syaiful Azhar. Nombor metrik E2022-103-0301. Dalam pembentangan kali ini, kumpulan saya telah pun memilih tajuk Asas Pertolongan Cemas dan Bantu Mula. Kumpulan saya terdiri daripada 9 orang ahli dan antaranya ialah Nur Alia Najiha binti Muhammad Azmi, Khairunisa binti Razali, Nur Syahira binti Mat Husri, Nur Syamimi binti Azhar, Nur Alia Natasha binti Muhammad Idris, Rebecca Chang, Muhammad Ilham Haris bin Ismail Haris dan yang terakhir sekali ialah Lutfia Hadira binti Muhammad Zaki. Kami daripada kumpulan B Kembara Alam CSR 2021 dan nama pensyarah yang mengajar kami kursus ini ialah Encik Muhammad Fazil bin Abu Bakar. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, saya akan menerangkan tentang isi kandungan. Kami akan menerangkan satu persatu dengan lebih terperinci dan jelas mengenai definisi pertolongan cemas, objektif dan matlamat, klasifikasi kecederaan, jenis-jenis luka dan rawatan, kepatahan, jenis-jenis pembalut dan balutan dan yang terakhir sekali kami akan menyelitkan tentang prinsip DRCAB. Sebelum kita pergi ke lebih lanjut lagi, saya ingin menerangkan tentang definisi pertolongan cemas. Pertolongan cemas merupakan pertolongan segera yang diberikan kepada pesakit dengan tidak mengira bangsa atau keturunan sebelum mendapatkan rawatan dari doktor atau pihak hospital. Dalam erti kata lain, pertolongan segera ini dilakukan oleh mereka yang berada di sekeliling mangsa. Definisi bantu mula pula tidak jauh bezanya. Bantu mula ialah rawatan atau bantuan awal yang diberikan kepada mangsa atau atlet yang cedera atau mengalami kemalangan di tempat kejadian sebelum menerima rawatan yang selanjutnya. Baiklah, saya akan menyerahkan slide seterusnya kepada rakan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ilham Haris. Saya akan memberitahu objektif dan maklumat tentang asas pertolongan cemas dan bantu mula. Terdapat 3 objektif iaitu menyelamatkan nyawa, mengurangkan kesakitan dan mengelakkan keadaan menjadi parah. Menyelamatkan nyawa ini sekiranya mangsa pengsan atau dalam kesakitan, berikan bantuan pernafasan. Yang kedua, mengurangkan kesakitan. Pastikan pesakit pada tahap yang selamat. Yang ketiga, mengelakkan keadaan menjadi parah. Buat apa yang patut sahaja. Jangan sekali buat prosedur sendiri. Mungkin akan patah tangan. Terdapat 2 jenis luka, iaitu luka terbuka dan luka tertutup. Luka yang terbuka ni ketara, dia boleh dinampak di luar dan sangat jelas lah. Luka yang teruk yang melibatkan organ-organ lain, menyebabkan tumpahan darah yang banyak. Contohnya luka terbuka ni dari kaca ke, kena terpotong kulit dengan pisau atau benda-benda yang tajam. Contoh luka tertutup seperti retak tulang atau patah tulang dan hentakan yang kuat pada kulit sehingga lebam dan menyebabkan pendarahan dalam. Itu saja. Rawatan secara umum untuk luka-luka kecil, pertama sekali kita hendaklah bersihkan tangan menggunakan sabun dan jangan pegang luka dengan tangan yang kotor. Kita kena cuci luka supaya tidak dijangkiti kuman dan selepas kita cuci luka tersebut, kita hendaklah keringkan dengan menggunakan tisu ataupun kain steril. Selepas itu, luka tersebut hendaklah dilekatkan dengan plaster mengikut saiz luka. Jangan bercakap ataupun batuk di hadapan luka kerana kita punya air liur ni berkemungkinan ada kuman. Jadi kita tak nak luka tu akan dijangkiti kuman. Dan step yang terakhir ialah gunakan pembalut untuk
pegang plaster tersebut. Dan yang kedua, luka-luka kecil yang ada benda asing. Jadi step yang pertama sama je, kita kena bersihkan tangan dengan sabun dan jangan sentuh luka dengan tangan kotor. Kita kena cuci luka tu juga supaya tidak dijangkiti kuman dan juga keringkan perlahan-lahan menggunakan tisu atau tuala yang telah disterilkan. Kita kawal pendarahan dengan menggunakan tekanan yang teguh ke atas kedua-dua bahagian ataupun sekitar kawasan luka tu. Sekitar tepi objek ialah luka yang ada benda asing kan. Dan juga akhir sekali kita kena bawa mangsa tu ke hospital untuk rawatan yang lanjut. Seterusnya, saya Khairunisa binti Razali akan menerangkan mengenai kepatahan. Kepatahan bermaksud sebarang kecederaan atau kepatahan yang berlaku pada tulang disebabkan kecederaan atau kemalangan seperti terjatuh. Sebab-sebab yang lain ialah berlakunya kekuatan hentakan tepat direct force secara langsung dan kekuatan hentakan CP indirect force secara tidak langsung. Prinsip rawatan segera yang kita boleh lakukan sekiranya berhadapan dengan pesakit ialah memberi rawatan secara segera sekiranya berlaku keadaan mengancam nyawa seperti gangguan pernafasan dan pendarahan yang banyak. Kemudian, jangan pindahkan pesakit dan hanya lakukan rawatan di tempat kejadian. Kurangkan pergerakan mangsa dan anggota yang tercedera. Jangan cuba meluruskan bahagian yang tercedera. Sekiranya bahagian patah mengalami kelukaan, tutup dengan kain yang bersih. Ampu pergerakan anggota mangsa menggunakan belat, pembebat dan anduh. Dan periksa denyutan nadi sekerap yang boleh. Seterusnya, nama saya Nur Syahira binti Mat Husri, nombor metrik A202210300346 akan menerangkan tentang tanda-tanda kepatahan tulang. Tanda-tanda kepatahan tulang yang pertama ialah pesakit akan merasa sakit di bahagian tulang, sendi dan otot. Yang kedua pula ialah pesakit tidak berupaya menggerakkan anggota yang cedera. Yang ketiga, tanda-tanda kepatahan tulang ialah pesakit akan merasa bengkak atau akan bertukar menjadi warna kebiruan pada tulang, sendi dan otot. Akhir sekali, tanda-tanda kepatahan tulang ialah terasa geseran dan bunyi di hujung tulang yang tak normal. Itu sahaja daripada saya. Kita pindah ke slide yang seterusnya. Jenis-jenis kepatahan tulang. Terdapat 6 jenis kepatahan tulang yang boleh kita ketahui. Antaranya ialah green stick fracture, di mana kepatahan pada bahagian korteks, manakala sebelah lagi bengkok atau intact. Kepatahan ini sering berlaku pada kanak-kanak. Yang kedua pula, comminuted ataupun patah remuk, di mana tekanan yang kuat menyebabkan fracture configuration pada kehancuran tulang, menjadikan kepatahan pada beberapa kepingan tulang fragmen. Kehilangan kepingan tulang juga mungkin akan terjadi. Yang ketiga pula, transverse fracture, di mana fraktur secara melintang di tulang disebabkan tekanan dari dua arah secara langsung atau tidak langsung. Kepatahan ini cepat bercantum. Yang keempat, spiral ataupun patah terpusing. Kepatahan memusing seperti bentuk S pada tulang panjang. Keadaan ini berlaku akibat kecederaan atau hentakan secara tidak langsung. Susah untuk dibetulkan disebabkan pergerakan memulas. Fraktur yang tidak stabil dan lebih cepat sembuh berbanding transverse dan oblique. Dan seterusnya, oblique fracture. Kepatahan secara menyerong dalam lingkungan 30 darjah atau lebih. Fraktur yang tidak stabil dan lebih cepat sembuh berbanding transverse. Impacted. Satu fragmen tulang termasuk ke dalam fragmen tulang yang lain. Biasa berlaku di cancellous bone. Terdapat pada kecederaan terjatuh. Di samping itu, saya, Nur Syamimi binti Azhar, akan menerangkan tentang jenis-jenis pembalut. Terdapat 6 jenis pembalut yang perlu kita ketahui. Yang pertama ialah medical bandage.
medical bandage berfungsi untuk membalut luka, membaiki luka dan mencegah jangkitan kuman. Yang kedua ialah wood bandage. Wood bandage diperbuat daripada kayu. Yang ketiga ialah elastic bandage. Elastic bandage biasanya digunakan untuk merawat kecederaan otot dan sendi. Yang keempat ialah gauze cohesive elastic bandage. Ia mempunyai warna yang pelbagai dan juga mempunyai warna putih. Yang kelima ialah plaster of Paris. Plaster ini digunakan dalam seni bina dan fire holding. Yang terakhir ialah triangular bandage. Biasanya dikenali atau didengari sebagai kain anduh. Ia berfungsi untuk mengampu bahagian yang cedera dan menahan daripada pendarahan. Dalam tajuk asas pertolongan cemas dan bantu mula terdapat 7 jenis balutan. Yang pertama ialah balutan pada luka dada, luka bahu, luka peha, luka siku, luka lengan, luka lutut dan luka tangan. Jika kita lihat kepada gambar rajah yang telah disediakan, ianya merupakan balutan luka tangan. Balutan luka tangan berfungsi untuk mengurangkan pergerakan serta mengampu bahagian anggota yang luka atau cedera. Gambar rajah seterusnya menunjukkan contoh balutan luka dada dari pandangan hadapan dan belakang. Seterusnya, mari kita lihat kepada balutan luka lengan dan balutan luka bahu. Balutan luka bahu menggunakan kain anduh 3 segi. Fungsi kain anduh ini adalah untuk memberi tekanan secara langsung ke atas bebat bagi mengawal pendarahan. Seterusnya, ianya mampu mengampu anggota yang cedera serta menghindarkan pergerakan, mengawal bengkak dan digunakan sebagai pelapis. Seterusnya, balutan luka siku dan akhir sekali balutan luka lutut. CPR adalah cardiopulmonary resuscitation. Dalam bahasa Melayu, resusitasi kardiopulmonari. CPR ini bertujuan untuk mengekalkan fungsi otak bagi mengembalikan aliran darah dan pernafasan bagi seseorang mangsa yang jantungnya berhenti berdegup. Apabila kita melihat seorang mangsa yang pernafasannya tidak normal, kita boleh menggunakan kaedah CPR ini. Untuk memudahkan kita mengingat langkah-langkah CPR adalah dengan menggunakan kaedah CAB. C for completions, A for airway, B for bracing. C for completions adalah menekan tengah dada mangsa dengan kuat dan laju sedalam 5 cm dan sekurang-kurangnya 100 kali dalam seminit. Yang kedua, A for airway. Dongak kepala mangsa dan tolak dagu mangsa ke bawah untuk membuka rongga pernafasan mangsa. Yang ketiga, B, bracing. Penyelamat boleh menghembus udara dalam mulut mangsa bagi mengekalkan udara di dalam paru-paru mangsa. CPR ini boleh mengalirkan oksigen yang masih ada dalam darah mangsa. Selain itu, CPR ini juga boleh mengelakkan mangsa daripada mengalami kerosakan tisu atau kerosakan otak. Sebagai penyelamat, anda boleh menggunakan kaedah CAB bagi memudahkan anda untuk mengingat langkah-langkah CPR jika anda terlihat ada mangsa yang memerlukan bantuan awal sebelum ambulans sampai ataupun sebelum mangsa dibawa ke hospital untuk mendapatkan bantuan yang lebih lanjut. Setakat ini sahaja pembentangan kumpulan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.